Hari ini, mari kita ambil masa untuk mengkaji salah satu banyak sifat Tuhan dengan khutbah bertajuk Tuhan yang memimpin masa depan. Nabi Hosea berkata dalam buku Hosea bab 6, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Antara banyak kuasa Tuhan, mari kita lihat kebolehannya yang nampak masa depan, serta mempelajari pimpinan Tuhan dan arah pimpinannya untuk berbuat baik dengan kita pada masa depan. Sila buka buku Yesaya bab 46 ayat 10. Buku Yesaya bab 46 ayat 10 tertulis, Aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, maksud Tuhan sudah tahu, bukan? Perkara terpenting bagi kita pelajari hari ini ialah Tuhan melihat masa depan. Tuhan yang melihat masa depan memimpin kita, jadi kita harus ikut Dia ke mana sahaja Dia pergi, serta faham bahawa semua proses kejadian memainkan takdir, ketentuan, dan rancangannya. Jadi, buku Wahyu bab 14 berkata, merekalah orang-orang yang bagaimana mengikuti anak domba itu ke mana saja ia pergi. Hanya orang yang beriman betul dalam Tuhan dapat mengikut anak domba ke mana sahaja dia pergi. Namun, sesetengah orang berfikir, bagaimana kalau aku tersesat semasa mengikutinya? Mungkin Tuhan mahu aku pergi ke kanan, tetapi Dia suruh aku pergi ke kiri tanpa sengaja, dan lain-lain. Manusia menilai dan memandang Tuhan berdasarkan pengalaman sendiri semasa hidup di bumi ini. Mereka akhirnya akan kesilapan besar. Kerana kita belum pernah dapat melihat masa depan semasa kehidupan. Manusia hidup tanpa mengetahui apa yang akan berlaku sehari ini atau sejam kemudian, bukan? Namun, sejak awal apabila Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Dia sudah melihat kesudahan dan sedang memimpin kita. Dari awal hingga akhir, untuk masa yang lama dan generasi ke generasi, semua kehendak dan rancangan Tuhan sedang berjalan dan kerja penebusan selama 6,000 tahun sedang dijalankan. Jika kita sedar bahawa kita sedang dipimpin oleh Tuhan, kita sama sekali tidak perlu risau tentang masa depan dengan berfikir, bagaimana aku harus hidup pada masa depan? Kita boleh cuba hidup secara teratur, tetapi janganlah kita sekali-kali meninggalkan iman atau melepaskan kerajaan syurga disebabkan kerisauan hidup. Mari kita buka buku Ulangan bab 8. Semasa memimpin umat Israel di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan memberitahu mereka bahawa semua jalan yang Dia pimpin di padang gurun mengandungi kehendak dan rancangannya. Mari lihat buku Ulangan bab 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni, apakah engkau bergantung kepada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahawa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk,
di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf bahawa Tuhanmu, mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Kita lihat ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicubainya engkau. Hanya untuk apa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Akhirnya, Tuhan ingin membimbing kita ke tempat yang kita boleh menerima banyak berkat. Namun, dalam perjalanan, ada banyak cubaan sedang menantikan sehingga kita tiba di destinasi. Dalam proses itu, jika kita mengadu, merungut atau beragu-ragu terhadap jalan yang diambil, ataupun kehilangan iman terhadap Tuhan yang sedang memimpin kita, akhirnya, kita tidak akan capai destinasi yang telah disediakan oleh Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan yang melihat masa depan sedang memimpin kita, kerana Dia sudah mengetahui masa depan. Jika sudah tahu semuanya, tidak bolehkah Tuhan menunjukkan hal-hal yang baik dari awal agar kita tiada aduan atau rungutan? Tuhan tidak buat begitu. Kerajaan syurga abadi ialah dunia yang tiada lagi kematian, kesedihan, atau kesakitan. Orang yang akan banyak mengadu di syurga tidak boleh dibawa ke sana. Orang yang akan banyak merungut pun tidak boleh. Ini kerana kerajaan syurga bukanlah tempat orang yang sebegitu boleh pergi. Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, orang yang beriman betul kepada Tuhan dan mengikutinya hingga akhirnya memasuki tanah Kanaan. Mereka berfikir, Tuhan memimpin jalan ini, jadi hanyalah proses. Walau apapun kesulitan, itu hanyalah proses perjalanan ke syurga, dan bukannya hasil. Namun, dalam proses ke syurga, ada alat-alat yang digunakan untuk rancangan Tuhan. Banyak orang tersandung dan jatuh disebabkan alat-alat itu di padang gurun selama 40 tahun. Kalian semua, adakah kata-kata buku Yesaya bab 46 ayat 10 palsu? Bukankah tertulis, Tuhan melihat dari mulanya hal yang kemudian? Jika kita percaya bahawa kata-kata tersebut ialah kebenaran yang mutlak, maka kita harus yakin dan percaya sifat Tuhan. Carilah unsur-unsur untuk bersyukur dengan berfikir, Tuhan yang mengetahui hal yang kemudian dari awal sedang kini memimpin aku. Jadi jalan ini pasti mengandungi takdirnya untuk memurnikan aku seperti emas dan perak. Tidak kira betapa sukar pun, kita harus cari kegembiraan dan kesukaran dalam jalan di padang gurun. Pada 2000 tahun dahulu apabila Yesus datang ke bumi ini, ada beberapa kes, Dia beritahu murid-muridnya lebih awal apa yang akan dibuat oleh mereka pada masa depan sebelum hal-hal itu terjadi. Tuhan sesungguhnya meramalkan hal-hal yang belum berlaku. Hanya apabila murid-murid mengalami ramalan itu, barulah iman mereka terhadap Yesus dinaikkan. Dengan demikian, murid-murid mempunyai iman yang lebih kuat dan mempercayai bahawa Yesus betul-betul Tuhan. Mari lihat salah satu contoh dalam buku Yohanes bab 13. Ayat 34 tertulis, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahawa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak
dapat mengikuti engkau sekarang, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Beginilah Yesus meramalkan bahwa Petrus akan 3 kali menyangkal dia sebelum ayam berkokok, walaupun Petrus belum berbuat demikian. Petrus berkata, walaupun aku mati, aku akan ikut engkau. Aku akan bahkan pergi ke penjara. Aku akan buat apa sahaja untuk engkau. Dia menyatakan tekad serta iman yang kuat dan teguh kepada Yesus. Namun, Yesus berkata, malam ini sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian, ada rancangan khas untuk Petrus. Petrus menganggap perkara tersebut adalah mustahil. Dia berfikir, kenapa aku akan menyangkal Yesus? Petrus sangat yakin terhadap diri sendiri, tetapi akhirnya situasi datang, lalu dia terpaksa 3 kali menyangkal Yesus. Selepas Yesus ditangkap, Petrus mengikutinya dan berfikir apa yang akan terjadi padanya. Murid-murid yang lain melarikan diri dalam ketakutan, tetapi Petrus berani mengikut Yesus dari belakang. Antara orang yang berkumpul, ada yang berkata, aku pernah jumpa kamu. Bukankah kamu pengikut Yesus dari Nazaret? Sama sekali bukan. Petrus menyangkal Yesus tanpa menyadari apa yang dilakukannya. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengatakannya lebih awal. Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum bila? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bahkan berapa kali pun dipenuhi oleh Petrus. Adakah dia sengaja menyangkal untuk memenuhi firman Yesus? Situasi buat dia tiada pilihan selain daripada menyangkal. Namun, Yesus mengetahui situasi itu terlebih dahulu dan berkata kepadanya, kamu telah menyangkal aku 3 kali pada hari ini. Walaupun kita mendakwa beriman dan menyadari Tuhan, ada kalanya kita tersalah anggap Tuhan sebagai manusia biasa tanpa menyadarinya. Hal ini boleh terjadi kerana dia memakai badan seperti kita, makan dan minum dengan kita, dan berbual-bual dalam kemanusiaan seperti kita. Dalam situasi apabila Yesus ditangkap oleh askar imam besar, Petrus berani mengikut Yesus secara diam-diam. Sebelum Yesus ditangkap, Petrus berkata, sekalipun dipenjarakan atau harus mati, aku takkan menyangkal engkau. Namun, Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Seperti yang diramalkan, dia betul-betul menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Melihat hal ini, kita boleh tahu bahawa Tuhan melihat dari mulanya hal yang kemudian, sama ada dalam roh atau tubuh, bukan? Dalam hal ini tersembunyi rancangan Tuhan. Petrus beriman baik. Sejak mula, dialah murid utama yang dipanggil oleh Yesus. Dia selalu menunjukkan Yesus, keteguhan iman yang tidak dapat ditiru oleh murid-murid lain. Antara semua murid, imannya adalah yang terbaik. Namun Yesus tahu bahawa Petrus mungkin akan sangat angkuh semasa mengendali dan menguruskan gereja selepas kenaikannya. Lalu dia menciptakan suatu duri untuk Petrus. Setiap pagi, apabila ayam berkokok,
Dia teringat, dulu aku orang yang mengingkari Tuhan. Mengingati hal ini, dia dapat membuang hati yang angkuh setiap hari apabila ayam berkokok pada waktu subuh. Dalam situasi itu terdapat kehendak dan rancangan Tuhan. Hari ini, apa yang ingin saya perhatikan dengan kalian semua ialah Tuhan selalu melihat masa depan sama ada dalam roh maupun dalam badan. Ada orang mungkin berfikir, mengapa 66 buku Alkitab tidak dipenuhi dengan hanya ramalan masa depan? Tetapi juga mencatatkan situasi atau unsur yang tidak kita fahami atau konfliknya dengan imam dan orang Farisi pada masa itu. Inilah sifat Tuhan yang hanya dapat difahami oleh orang yang mempercayainya dengan betul. Orang yang beriman mutlak akan berkata, mereka akan kita telan habis. Seperti Yosua dan Kaleb, tidak kira betapa baiknya semua keadaan musuh. Adakah Yosua berkata demikian kerana musuh mereka kelihatan mudah dikalahkan? Tidak. Memandangkan Tuhan yang melihat dari mulanya hal yang kemudian berjanji, aku akan memberi kamu tanah Kanaan. Dia mempercayai sepenuhnya. Petrus yang digambarkan dalam buku Yohanes bab 13 ayat 36, sedikit pun tidak pernah bayangkan sendiri akan menyangkal Yesus. Namun, Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus terperanjat selepas mendengar. Dia berseru, aku lebih rela mati daripada mengkhianati Tuhan. Aku tak akan menyangkal bagaimana aku dapat buat perkara yang memalukan itu. Namun, akhirnya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ada sebuah adegan apabila dia keluar dan dia menangis dengan pedih. Mari kita lihat buku Matius bab 26. Bab 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu kerana aku. Yesus mengatakan situasi iman mereka semua akan tergoncang terlebih awal. Kamu semua akan tergoncang imanmu kerana aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Di sini, Yesus memberitahu lebih awal kepada murid-murid bahawa dia akan bangkit daripada kematian dan dia akan mendahului mereka ke Galilea. Murid-murid tidak faham apa yang dia maksudkan dan tidak dapat lihat apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi mereka tidak memperhatikannya. Mari lihat buku Matius bab 26 ayat 20. Ayat 20 tertulis, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Waktu Yesus dikhianati belum tiba, tetapi dia meramalkannya. Ayat 22, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelup tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Yesus bahkan mengatakan dengan terperinci situasi bahawa orang itu akan mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 24, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabai, kata Yesus kepadanya, apa? Engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu dia menerangkan maksud roti dan air anggur Paskah. Yesus meramalkan semuanya sebelum Yudas Iskariot mengkhianati dan menjual dia. Dia juga meramalkan bahawa Petrus akan menyangkalnya dan semua murid akan melarikan diri serta meninggalkannya.
Dia meramalkan semua peristiwa ini sebelum ia berlaku. Bagaimana dengan zaman Roh Kudus? Bapa Syurgawi naik ke syurga pada 25 Februari 1985. Bapa meramalkan kenaikannya 4 tahun lebih awal dalam akhbar majalah Mingguan Agama, bukan? Dalam artikel ini, dia meramalkan bahawa dia akan mati 37 tahun selepas dia dibaptis. Seperti ini, kalian semua, Tuhan meramalkan semua hal yang akan berlaku pada masa depan dalam 66 buku Alkitab dan melalui perbualan. Para pendengar tidak perasan bahawa dia sedang meramal. Sebelum Bapa naik ke syurga, dia datang buat kali terakhir ke Seoul. Selepas sarapan, dia menanyai saya, "Walaupun saya tidak dapat guna kedua-dua tangan dan kakiku, adakah kamu tetap akan ikut saya?" Saya amat bingung apabila mula-mula mendengar soalan itu. Saya berfikir, adakah baru-baru ini imanku menjadi lemah? Adakah imanku bermasalah? Saya mesti menjawab kerana Bapa menanyai saya. Sudah tentu saya harus ikut engkau sampai akhir, bukan? Engkaulah jalan keselamatan dan Tuhan yang telah datang ke bumi ini. Jika meninggalkan jalan Tuhan, saya hanya akan pergi ke neraka, bukan? Aku tidak akan meninggalkan engkau, meskipun engkau tidak dapat menggunakan tangan atau kaki, ataupun situasi jadi lebih teruk. Kira-kira bulan Januari, Bapa datang ke Seoul mengadakan perhimpunan agung sementara dan berkata bahawa ibu pejabat akan pindah ke Seoul. Tidak lama sebelum dia naik ke syurga, dia datang ke Seoul lagi dan berkata seperti itu. Saya sangat terkejut. Saya tidak tahu maksud, saya tidak dapat menggunakan kedua tangan dan kaki. Namun, selepas dia naik ke syurga pada 25 Februari 1985, barulah saya teringat. Secara tidak langsung, Bapa berkata bahawa dia akan pergi tidak lama lagi. Kenapa aku tidak perasan pada masa itu? Setiap kali merenung hal-hal ini, saya sedar Tuhan betul-betul melihat masa depan dan selalu meramalkan hal yang akan berlaku pada masa depan kepada kita. Demikianlah Tuhan lihat siapa percaya atau tidak percaya apa yang dia katakan tentang masa depan. Orang yang percaya akhirnya pergi ke tempat yang diberkati. Mereka yang tidak percaya akan terjerat dalam setiap situasi yang dihadapi, jatuh ke dalam cubaan dan akhirnya kehilangan jalan berkat yang kekal. Semua firman Tuhan pasti akan digenapi. Jadi saya minta kalian sekali lagi agar memahami sejelasnya mengapa kita harus ikut anak domba kemana sahaja dia pergi, lalu dapat mengikutnya dengan iman yang tidak bergoyah. Bukankah buku Matius bab 4 juga mengatakan sebegitu? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dalam buku Lukas bab 6, Yesus juga berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Aku melihat semua masa depan dan ingin kamu di syurga pada masa depan serta memimpin jalan. Mengapa kamu tidak percaya dan ikut aku? Mengapa kamu berseru Tuhan, Tuhan, padahal tidak melakukan apa yang aku katakan?" Mari kita lihat buku Lukas bab 6. Bab 6 ayat 46 tertulis, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Orang berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui sifatnya." Tuhan berkata, "Aku melihat dari mulanya hal yang kemudian mengajar kamu semata-mata untuk kebaikanmu dan menyuruh kamu ambil jalan itu. Tetapi kamu tidak melakukannya kerana kamu tidak beriman terhadap syurga abadi." Hal ini amat menyedihkan.
Ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku akan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Kerana rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika air banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Seperti yang tercatat dalam buku Ulangan bab 8 juga, Tuhan membimbing kita supaya berbuat baik kepada kita akhirnya. Namun, apa yang berlaku dalam proses sehingga Tuhan memberkati kita? Kita mungkin dipukul, tersandung, dan jatuh. Hal ini akan berulang kali berlaku. Buku Wahyu bab 21. Mari kita baca ayat 22 dahulu. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Tuhan meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Agar kita layak memasuki kota kudus Yerusalem, Tuhan telah mengajar kita perjanjian baru, hari Sabat dan Paskah. Dia juga mengajar kita nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Dia juga biar kita menyedari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang menjadi roh dan pengantin perempuan serta semua kebenaran, bukan? Dia yang melihat masa depan, membimbing kita ke syurga. Manusia hidup tanpa mengetahui masa depan. Tetapi Tuhan yang mengetahuinya sedang pimpin kita. Tuhan mahu kita, anak-anaknya, agar jangan menyimpang dari jalan ke syurga abadi. Inilah rancangan Tuhan yang luar biasa dan kasih-Nya yang dalam untuk membimbing kita ke kerajaan syurga. Mengingat hal ini, mari kita pegang tangan Bapa dan Ibu sampai akhir dan mengikuti Tuhan di jalannya yang rahmat sampai kita memasuki syurga. Semoga kita semua dapat ikuti jalan ini. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.